Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pengajian kita pada petang ini, insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tafsir Juzuk Amma, sambungan kepada surah yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu suratu Al-A'la. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-10 sehinggalah kepada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. Baik, mafhum daripada ayat yang ke-10 sehinggalah kepada ayat yang ke-15. Ya, ayat ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan daripada Al-Quran itu. Ayat ke-11. Dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhi daripada peringatan tersebut. Ayat yang ke-12, dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab siksaannya. Ayat ke-13, selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup dengan kesenangan. Ayat yang ke-14, sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang saleh. Ayat yang ke-15, dan yang menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan ibadat salat. Itu adalah terjemahan daripada ayat ke-10 sehinggalah kepada ayat yang ke-15. Ya. Baik, kita akan lihat daripada ayat-ayat ini mengenai tafsirannya dan beberapa ibrah atau pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, ya, pada ayat ke-10 Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang siapakah golongan manusia yang akan memperolehi pengajaran daripada Al-Quran, dan siapakah di kalangan manusia yang akan mendapat peringatan daripada Al-Quran ini, yang akan menerima petunjuk ataupun yang akan menerima kebenaran daripada Al-Quran itu. Baik. Yang pertama sekali kita lihat dekat sini, ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang dua perkara. Ya, tentang dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu adalah merupakan sebaik-baik peringatan. Al-Quran adalah merupakan sebaik-baik pengajaran dan peringatan. Kalau kita lihat berpandukan kepada ayat Al-Quranul Karim, peringatan ini yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ada dalam beberapa bentuk. Ya, peringatan dalam Quran ni ada dalam beberapa bentuk. Yang pertama,
peringatan Al-Quran itu yang datang dalam bentuk mengenai kisah dan tauladan. Ya, mengenai kisah dan juga tauladan. Ini peringatan yang jenis pertama. Bagaimana kita melihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membawa datang kepada kita mengenai kisah-kisah kaum-kaum, umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan. Supaya kisah-kisah ini menjadi peringatan dan pengajaran kepada umat manusia yang terkemudian. Demikian juga Allah bawa datang kepada kita mengenai kisah-kisah kebaikan, kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh dalam Al-Quran, supaya ia juga menjadi pengajaran kepada umat manusia agar mereka mencontohi ataupun mengikuti dan meneladaninya. Ini adalah peringatan yang pertama, pengajaran yang pertama dalam Al-Quran yang datang dalam bentuk cerita ataupun kisah. Ya, cerita ataupun kisah. Baik, yang kedua, peringatan yang datang daripada Al-Quran itu dalam bentuk akhbar. Akhbar ni maknanya yang tadi tu datang dalam bentuk qasas, kisah-kisah, cerita-cerita. Ini datang dalam bentuk akhbar. Akhbar itu ialah datang dalam bentuk pengkhabaran. Pengkhabaran kat sini maknanya merujuk kepada pengkhabaran perkara-perkara ghaib. Yang mana Allah Ta'ala bawakan dalam Quran, peringatan yang datang dalam bentuk pengkhabaran tentang adanya neraka. Pengkhabaran tentang adanya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan azab. Ya. Peringatan dalam bentuk pengkhabaran sebagaimana Allah Ta'ala khabarkan kepada kita tentang jenis-jenis azab. Bentuk-bentuk azab yang telah Allah Ta'ala turunkan dan timpakan kepada kaum umat-umat yang terdahulu. Ini disebut sebagai peringatan yang datang dalam bentuk pengkhabaran ghaib. Ya, pengkhabaran ghaib. Okey, kita sambung semula ya. Minta maaf ada interruption tadi. Mana dah tadi, Allahu Akbar. Apa dia tadi? Peringatan yang datang dalam bentuk akhbar. Ya, iaitu pengkhabaran-pengkhabaran ghaib yang Allah Ta'ala datangkan mengenai siksaan azab kubur, mengenai kedahsyatan yaumul qiyamah, mahsyar, sirat dan sebagainya. Yang ketiga, di mana Allah datangkan peringatan itu adalah dalam bentuk balasan dan ancaman dan hukuman. Ini Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk keterangan-keterangan hukum. Dan Allah datangkan dalam bentuk janji-janji. Yakni janji hukuman pada pelaku itu, janji hukuman kepada pelaku ini. Demikian juga pengajaran, iaitu janji kepada kenikmatan itu, janji kepada kenikmatan ini. Itu juga perkara yang ketiga yang Allah datangkan dalam bentuk peringatan, yang mana peringatan itu dalam bentuk janji-janji dan peringatan itu dalam bentuk janji-janji dan juga peringatan itu dalam bentuk ketetapan hukum, ganjaran hukum, ataupun ancaman azab, ataupun pembalasan daripada bentuk-bentuk ancaman azab yang disebutkan. Ini adalah jenis yang ketiga mengenai peringatan yang dibawa dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik, yang terakhir peringatan yang dibawakan daripada Al-Quran ini adalah peringatan yang disebutkan mengenai
pedoman ataupun mengenai uh, petunjuk. Ya, di mana Quran membawa datang peringatan yang berupa petunjuk ataupun jalan supaya memperingati manusia agar mereka menempuhi melalui jalan-jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, supaya mereka mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat janganlah. Betapa payahlah. Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia membezakan di antara tipu daya syaitan, membezakan tipu daya nafsu, jalan syaitan, jalan nafsu, dan juga membezakan di antara jalan kesesatan dan juga jalan kebenaran. Maka ini yang diperingati oleh Al-Quranul Karim dan pengajaran yang diberikan oleh Al-Quranul Karim supaya manusia menyedarinya dan menginsafinya. Ya, inilah di antara perkara yang termasuk dalam peringatan yang datang dalam bentuk pengajaran dan panduan ini jugalah Allah memperingatkan kepada manusia tentang kepentingan untuk mereka mengenal Allah, menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah atau menyengutukannya. Baik. Itu yang pertama, ya, untuk kita faham bahawasanya Al-Quran ini adalah merupakan kitab peringatan dan ia adalah sebaik-baik peringatan. Dan peringatan yang dibawa oleh Quran itu adalah 4 jenis peringatan yang telah saya sebutkan tadi, ya, iaitu peringatan mengenai jalan dan panduan hidup, kemudian peringatan mengenai berita, peringatan melalui janji dan hukum, dan juga peringatan melalui kisah, ya, demikian juga peringatan yang datang dalam bentuk pengkhabaran, ya. Baik. Kemudian ya, kita lihat pada ayat ini Allah Taala menyebutkan pada ayat ke-10 tentang sifat manusia. Kenapakah Quran ini menjadi pemberi peringatan? Kerana sifat manusia itu adalah sentiasa dalam keadaan lupa, leka, lalai dan alpa. Ya, kalau kita tengok dekat sini Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-10 tu, di mana Al-Quran ini adalah sebagai memberi peringatan. Seolah-olah Al-Quran ini umpama satu loceng ataupun alam yang mengejutkan manusia daripada tidur, ya, ataupun yang menyedarkan manusia daripada kelalaian. Ya, ini adalah perumpamaan yang Allah Ta'ala sebutkan melalui ayat ini, melalui perkataan sayadzakkara. Maksudnya Quran ini selain daripada memberi peringatan, dia adalah menyedarkan dan dia juga adalah mengejutkan manusia. Mengejutkan manusia daripada apa? Iaitu daripada beberapa sifat. Yang pertama adalah daripada sifat-sifat yang menyebabkan manusia ini jauh daripada Tuhan dan lalai daripada Tuhan. Yang pertama adalah sifat istighna. Istighna ni iaitu sifat di mana manusia merasakan bahawasanya dia tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Dia boleh bergantung pada dirinya sendiri. Ya. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Katakanlah tidak, wahai Muhammad, kepada manusia itu. Apabila mereka melampaui batas, mereka akan berlaku istighna. Maknanya mereka menganggapi bahawasanya diri mereka itu tak perlu bergantung kepada sesiapa pun hatta Tuhan sendiri. Maka sebab itu Quran datang ingin merobohkan sifat istighna, ya, ataupun menembusi sifat istighna yang ada dalam jiwa manusia itu supaya manusia itu insaf dan mereka sedar bahawasanya mereka tidak boleh berdiri dengan sendirinya, sebaliknya mereka berhajatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka menjalani kehidupan di dunia ini
dan juga untuk mereka beroleh kehidupan yang lebih besar di hari akhirat. Yang kedua, kenapa Quran ini memberi peringatan dan menyedarkan manusia? Kerana manusia juga memiliki sifat nisyan, iaitu sifat lupa. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, beberapa tempat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala juga ada menyebutkan tentang golongan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalan contoh Allah sebut dalam surah Taha, Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah keadaan manusia yang dahulu di dunia mereka melupakan ayat kami. Ya, mereka melupakan ayat kami. Ya. Sama juga dalam firman Allah Taala yang lain, Allah Taala sebut nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Banyaklah dalam ayat Quran kalau kita tengok Allah Taala juga ada sebut wa nasiya ma qaddamat yadah. Mereka telah melupakan apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Ya. Baik, maka dekat sini menunjukkan sifat yang kedua adalah Quran berfungsi untuk pertama mengajak manusia, menyedarkan manusia daripada memiliki sifat istighna kepada sifat perhambaan pada Allah. Yang kedua, Quran berfungsi adalah untuk menyedarkan manusia daripada lupa kepada zikrullah, kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah Quran menyedarkan manusia daripada sifat lalai, sifat ghaflah, yang juga Allah Taala seringkali sebut di dalam Al-Quran, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka itu terhadap ayat-ayat kami, mereka bersifat melalaikan. Mereka bersifat melalaikan. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat manusia ini juga mereka mudah lalai. Lalai ini maknanya berbeza dengan lupa. Lalai ini adalah mereka, kalau lupa tu mereka melupakan apa suruhan Allah. Tapi kalau melalaikan ini adalah mereka ingat peringatan Allah itu, tetapi mereka berpaling daripadanya, menjauhkan diri daripadanya disebabkan kerana keutamaan dunia yang lebih utama bagi mereka, kerana ia lebih menyeronokkan sehingga mereka melalaikan daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Okey, baik. Jadi maknanya dekat sini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana Quran menyedarkan manusia daripada sifat ghaflah, iaitu sifat berpalingnya mereka atau sengaja menjauhnya mereka daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita tengok pula Quran juga memperingatkan kepada manusia, yang seterusnya adalah memperingatkan kepada manusia tentang akhirat. Kerana Allah sebut dalam ayat Quran, wa atharal hayatad dunya. Manusia itu selalu mudah untuk dipengaruhi oleh dunia. Maka sebab itu Quran datang adalah untuk memperingatkan kepada manusia tentang kehidupan ini bukanlah semata-mata dunia bagi mereka, tetapi juga adalah kehidupan akhirat. Okey, kemudian yang ketiga pada ayat ini Allah menjelaskan tentang siapakah orang yang akan dapat mengambil pengajaran, yang akan dapat manfaat daripada peringatan Al-Quran itu. Maka Allah Ta'ala sebutkan salah satu golongan orang-orang yang akan mendapat manfaat dan kebaikan daripada Quran itu adalah orang yang yakhsha. Orang yang yakhsha. Okey. Ini adalah sifat manusia yang akan mendapat petunjuk di sisi Allah. Mereka yang akan mendapat panduan daripada Quran. Mereka yang akan mendapat
pengajaran daripada Quran, bahkan bertambah keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah kerana peringatan Al-Quran itu. Apakah ciri-ciri mereka? Ada banyak, tapi salah satu yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang ke-10 ini adalah yakhsha, iaitu sifat khasyah. Ya, sifat khasyah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, bahawasanya hanya orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat sahaja yang akan mendapat pengajaran, peringatan, panduan dan kebaikan serta manfaat daripada Al-Quran itu. Kerana perkataan yakhsha, dia agak berbeza dengan perkataan khauf. Yakhuf, apa ni perkataan yakhuf, ya, iaitu takut juga, tapi dia berbeza. Kalau yakhsha, mereka yang takut dalam keadaan zahir dan dalam keadaan batin. Kalau yakhuf atau yakhuf, mereka yang takut dari sudut zahir, tapi tidak semestinya mereka itu takut dari segi batinnya. Contohnya kalau kita sebut bila Allah menggunakan perkataan yakhsha, maknanya orang itu dia takut kepada Allah bukan sekadar semata-mata apabila ia berada dalam keadaan di hadapan khalayak orang ramai, ataupun bukan sekadar apabila ia berada dalam keadaan depan manusia. Tetapi yakhsha juga merujuk dia akan takut kepada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan berseorangan atau dalam keadaan bersendirian. Ada yang mengatakan kalau yakhsha ni dia takut kepada benda yang dia tak nampak. Dia takut pada neraka, dia takut pada azab kubur. Benda yang dia belum nampak, benda yang belum dia rasai, seolah-olah seperti benda itu ada atau seolah-olah benda itu wujud. Dia berbeza dengan yakhaf ataupun yakhuf, iaitu dia takut kepada sesuatu benda dalam keadaan benda itu ada ataupun wujud di hadapan dia. Sedangkan yakhsha, benda itu tak nampak, benda itu belum wujud, tapi perasaan takut tu menyelubungi jiwanya seakan-akan benda itu wujud atau seakan-akan benda itu ada. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bagaimana tujuan utama Al-Quran ini untuk memberikan peringatan adalah melahirkan perasaan takut, melahirkan perasaan tunduk, ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada perhitungan, takut kepada azab dan seumpama dengannya. Ya, maka dekat sinilah menunjukkan antara orang yang akan mendapat petunjuk, yang akan mendapat pengajaran, yang akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan yang akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah mereka di kalangan manusia yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu daripada ciri-ciri dan sifat mereka yang akan dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Ya, baik. Jadi inilah menunjukkan kepada kita tentang kepentingan nilai ataupun perasaan takut pada Allah Ta'ala itu adalah salah satu daripada kesempurnaan sifat taqwa. Ya, kesempurnaan kepada sifat taqwa. Kerana hanya orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala sahaja, mereka yang akan dapat memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan kita kena ingat ada 4 perkara ketakutan yang perlu ada dalam diri seseorang mukmin itu akan menyelamatkan ia daripada 4 bentuk azab di hari akhirat. Ya, 4 bentuk azab di hari akhirat. Baik. Kita tengok yang pertama iaitu orang yang takutkan kepada azab Allah Ta'ala. Orang yang memiliki perasaan, sebab Quran ni dicerita tentang azab neraka kan, kita dah sebut tadi cerita tentang janji ancaman tu. Jadi sesiapa yang memiliki perasaan takut pada neraka Allah, azab Allah, siksaan Allah, hukuman Allah,
maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan ia daripada di akhirat nanti daripada azab api nerakanya. Yang kedua, sesiapa yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan takutnya itu adalah takut sekiranya dia tidak dapat melaksanakan suruhan Allah, menyempurnakan perintah Allah, mengerjakan suruhan Allah daripada perkara yang wajib, daripada perkara yang menjauhi perkara yang haram. Kalau siapa yang ada perasaan takut kerana dia bimbang kalau dia tak dapat tunaikan suruhan Allah dengan baik, dia tak dapat jaga perintah Allah dengan baik, maka Allah akan selamatkan dan hindarkan ia daripada yang tadi daripada neraka Allah. Ini Allah Ta'ala akan hindarkan ia daripada kesulitan di padang mahsyar. Ya, dan yang ketiga iaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu takut kepada keagungan Allah, takut kepada kehebatan Allah, takut kepada kebesaran Allah. Maka orang-orang yang seperti ini Allah Ta'ala akan menyelamatkan ia pada hari akhirat ketika saat di mana ia hendak menyeberangi titian sirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan dia nak menuju ke syurga, di saat dikala dia hendak menyeberangi titian sirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan perasaan takut kepada dalam jiwanya ketika menyeberangi sirat itu, dan Allah Ta'ala melapangkan dan mempermudahkan ia untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi itu di antara beberapa bentuk perasaan takut yang boleh menatijahkan kepada seseorang itu akan dapat keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari qiyamah. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-11 Allah Ta'ala sebut. Ini pun saya dah uraikan secara tak langsung tadi. Kata Allah, wa yatajannabuhal ashqa. Dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Ya, Allah Ta'ala sebut, orang yang akan menjauhkan diri mereka daripada peringatan Al-Quran ini adalah orang yang paling celaka, kata Allah Ta'ala. Maknanya manusia yang tidak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran, tidak mahu menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, panduan dalam kehidupan mereka, bahkan berpaling daripadanya, ya, bahkan tidak melaksanakan suruhannya, ya, dan yang seumpama dengannya, maka mereka itu disebut sebagai golongan al-ashqa, ya, iaitu golongan yang paling celaka. Ya, sebaliknya orang yang mengambil pengajaran daripada Quran itu adalah orang yang paling beruntung ataupun orang yang paling berjaya. Sebaliknya mereka yang berpaling daripada mengambil pengajaran dan peringatan daripada Al-Quran itulah mereka akan menjadi orang yang paling malang, orang yang paling celaka dan orang yang paling binasa. Persoalannya dekat sini kita nak mengenali apakah ciri-ciri sifat orang-orang yang paling celaka itu sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, orang-orang yang celaka yang tidak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu ada beberapa ciri-ciri sifat mereka. Ya, ada beberapa ciri-ciri sifatnya. Ya. Baik. Ya. Okey, antara yang pertama, orang yang paling celaka itu adalah orang yang mengambil jalan nenek moyang mereka ataupun ikutan manusia berbanding daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini orang yang paling celaka. Iaitu orang yang menjadikan manusia bukan Nabi SAW sebagai panduan dia. Yang menjadikan
adat ataupun kepercayaan nenek moyang mereka ataupun manusia yang menyesatkan itu atau berhala sebagai sembahan mereka itu sebagai pergantungan ataupun tempat ibadah mereka. Jadi ini adalah golongan yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat yang pertama. Apabila seseorang itu mengambil Tuhan, mengambil sembahan dan mengambil jalan ataupun ikutan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, yang kedua, golongan yang asyqa juga disebutkan adalah mereka yang memilih agama selain daripada agama Islam. Mereka yang memilih agama selain daripada agama Islam. Ini juga yang disebutkan sebagai golongan yang celaka disebabkan jalan yang dilalui ataupun agama yang dipilih oleh mereka itu adalah merupakan agama yang membinasakan mereka. Sebab asyqa ni memberi maksud kepada kecelakaan ataupun kebinasaan. Jadi bila mereka memilih selain daripada agama Islam itu adalah merupakan salah satu daripada jalan yang menyebabkan mereka akan jatuh ke dalam lembah kecelakaan dan juga lembah kebinasaan. Baik. Yang ketiga adalah sifat golongan al-ashqa yang menjauhkan diri daripada Al-Quran itu adalah golongan yang sombong atau golongan yang takabur ataupun golongan yang membesarkan diri dan golongan yang ingkar dan juga bersifat degil. Ya. Ini adalah sifat golongan ashqiya, iaitu ada pada dirinya sifat kesombongan, ada pada dirinya sifat keujuban, ya, dan juga ada pada dirinya iaitu sifat kedegilan. Maka ini adalah beberapa sifat yang terhimpun pada diri mereka itu yang akhirnya menyebabkan mereka itu menjadi golongan yang celaka. Sehingga dengan kesombongan mereka seperti mana Firaun dengan kesombongannya dia telah memperakui dirinya sebagai Tuhan. Seperti kesombongan Qarun, ya, sehinggakan dia menganggapi bahawasanya dia hebat dengan dirinya sendiri tanpa pemberian daripada Allah. Suatu dalam Quran Allah disebut, dia berkata qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata aku dapat kekayaan ini semua adalah kerana kehebatanku, bukan kerana Tuhanku. Jadi ini sifat sombong, sifat degil, sifat ujub dan sifat takabur inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi golongan yang asyqiya atau menjadi golongan yang celaka. Baik, yang ketiga, golongan asyqiya atau golongan yang celaka ini juga disebutkan adalah terdiri daripada golongan-golongan yang menolak atau berpaling daripada kebenaran dan mendustakannya. Golongan yang berpaling daripada kebenaran dan golongan yang mendustakannya. Ya, baik. Ini sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, wa amma in kana minal mukadzibina ad-dhalin, iaitu mereka itu menjadi sesat, kata Allah, disebabkan kerana mereka dahulu adalah orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang celaka ini, siapa dia? Yang menjauhkan dirinya daripada Quran ini, iaitu orang yang mengetahui kebenaran Quran. Orang yang mengetahui hakikat Quran. Orang yang mengetahui keabsahan Quran, ya, dan keterangan Al-Quran. Tetapi mereka mengambil pilihan untuk mendustakannya, berpaling daripadanya, mengingkarinya, ya, dan juga menolaknya. Maka ini adalah termasuk di antara ciri-ciri sifat golongan-golongan yang asyqiya atau golongan-golongan yang celaka. Ya, baik. Kemudiannya kita tengok dekat sini, maknanya dekat sini menunjukkan pada kita sesiapa yang suka berpaling daripada peringatan, berpaling daripada nasihat, berpaling daripada kebenaran, maka mereka itu akan tergolong dan termasuk di kalangan golongan-golongan yang celaka. Baik.
Dan seterusnya, golongan yang celaka itu adalah golongan yang matinya ia dalam kekufuran, ya, orang yang mati dalam kekufuran dan yang mati dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah selepas Allah Taala sebut pada ayat ke berapa tadi, ke-11 itu, maka Allah Taala melanjutkan tentang di manakah tempat kembali golongan-golongan asyqiya itu adalah merupakan mereka akan dikembalikan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okay, kemudiannya kita tengok kepada ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Allah Ta'ala menerangkan di manakah tempat kembalinya golongan asyqiya ini. Ya, di manakah tempat kembalinya golongan asyqiya ini atau golongan yang celaka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, allazi yasla an-naral kubra, iaitu mereka akan dinyalakan untuk mengazab mereka, menyeksa mereka, membakar mereka, itu adalah api neraka yang al-kubra. Api neraka yang besar, api neraka yang marak. Ya, al-kubra ni maknanya api yang paling besar. Api yang uh, paling panas. Ya, paling panas dan yang paling besar apinya. Sehingga kan tidak mampu untuk manusia melepasinya, bahkan lemasnya mereka di dalam api itu. Ya, baik. Kalau kita tengok kat sini, ya. Okey. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawasanya berdasarkan kepada ayat ke-12 ini, bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan api neraka itu, yang menyalakan api neraka itu adalah 3 perkara. Ya, sebab Allah kata api neraka yang besar itu akan dinyalakan untuk golongan asyqa. Tapi api neraka Allah Ta'ala ni akan dinyalakan kerana 3 perkara. Yang pertama, Allah memerintahkan api neraka itu dinyalakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya neraka Allah ni dia akan marak, dia akan lebih menyala, dia akan lebih membesar apinya apabila orang tu tidak beriman kepada Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, api neraka Allah tu akan menjadi marak dan akan menjadi besar, ya, dan akan membesar ataupun akan marak, akan menjulang, ya, adalah kepada pelaku-pelaku dosa. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman, orang yang kufur. Yang keduanya adalah kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berpaling. Dan yang ketiga adalah kepada orang-orang yang zalim. Ya, neraka itu akan menjulang, akan menjalar dan akan membesar ke atas golongan orang-orang yang berbuat zalim. Sama ada zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun zalimnya itu adalah kepada sesama manusia. Ya. Baik. Kemudian yang seterusnya kita lihat pada ayat ini, Allah Ta'ala mensifatkan kepada kita bahawasanya tidak ada sesiapa pun yang akan dapat terlepas daripada siksaan azab api neraka itu. Kerana Allah sifatkan api neraka itu dengan sifat al-kubra. Al-kubra. Al-kubra dekat sini merujuk kepada api yang besar yang mengepung manusia daripada segenap sudut.
daripada segenap penjuru dan segenap sudut, sehingga kan tidak ada ruang daripada tubuh badan mereka itu, baik rongganya ataupun yang bukan rongga, melainkan padanya api yang membakar ataupun yang menyentuh dan menyiksanya. Sebab itu Allah mensifatkan, bukan sekadar Allah kata allazi yaslan nar, mereka akan dibakar dengan api saja, merujuk pada api neraka, tapi Allah gunakan perkataan al-kubra, maknanya api yang membakar mereka itu adalah api yang 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini. Dan api yang mengepung mereka dari segenap sudut, daripada hujung rambut mereka sehingga ke hujung jari kaki mereka. Sehingga kan mereka tidak ada ruang untuk merasai kehidupan dan tidak ada ruang daripada jasad dan tubuh mereka untuk tidak merasai kesakitan. Melainkan semuanya akan mengecapi kesakitan itu disebabkan oleh bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya, baik. Jadi makna Al-Kubra dekat sini, dia merujuk kepada api yang sangat besar, api yang mengepung dan api yang menyiksa manusia, menyiksa ahli neraka, sehingga kan tidak ada ruang bagi ahli neraka itu untuk dia merasai pada bahagian tubuhnya yang tidak disentuh oleh api neraka, tidak ada tidak ada langsung bahagian yang terselamat itu. Baik. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya sekeras-keras azab Allah dan yang paling berat azab Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan azab siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana api neraka Allah itu akan menyala kepada 3 golongan yang kita dah sebutkan tadilah. Dan di sini juga menuntut supaya kita minta berlindung kepada Allah Taala daripada api yang besar itu. Bayangkan bagaimana besarnya api neraka itu, sehingga kan kalau kita boleh rujuk di dalam surah Al-Mursalat, ya, Allah Ta'ala ada menerangkan bagaimana dahsyatnya, besarnya api neraka itu, sehingga Allah sebut dalam surah Al-Mursalat, kata Allah, innaha tarmi bisyararin kalqas ka'annahu jimalatun sufr. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu akan tengok letupan api, ya. Maknanya api neraka ni bila dia panas, hujung api dia tu yang menjulang tu akan meletup-letup. Dia akan macam memercik-mercik. Seolah-olah macam kita ambil api yang, seolah macam kita ambil minyak petrol ataupun kita ambil minyak gas, minyak tanah ke, kita lemparkan ke dalam api yang besar, maka kita akan nampak dia akan meletup, menjulang dengan cepatnya. Ada percikan api-api itu. Bayangkan kata Allah dalam surah Mursalat, percikan api itu pun kata Allah seperti apa? Bisyararin kalqas, kata Allah. Setiap percikan-percikan api itu besarnya adalah sebesar al-qas. Al-qas ni merujuk pada istana. Ini bukan cerita tentang besar api neraka, ya, tapi cerita tentang api neraka tu bila dia menjulang, dia ada macam, kalau kita tengok api tu dia macam ada cebisan-cebisan api tu kan. Dia punya cebisan api tu pun kata Allah, api neraka ni besar dia adalah sebesar istana. Bayangkan. Kalau dia punya percikan api pun sebesar istana, apatah lagi api neraka itu sendiri, sudah pastilah dia adalah jauh lebih besar, ya. Baik. Kemudiannya ayat ke-13 kata Allah Subhanahu Wa Taala, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ayat ini menunjukkan kepada kita seburuk-buruk kehidupan adalah kehidupan di dalam neraka. Kerana Allah Ta'ala kata, dia adalah kehidupan yang separa kematian dan separa lagi atau separuh lagi adalah kehidupan.
Separuh kematian, antara separuh kematian dan separuh kehidupan. Sebab Allah kata, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka duduk dalam neraka itu dalam keadaan mereka tak sempat mengecapi kehidupan, kemudian mereka mati, dan kemudian mereka baru saja merasai kematian, kemudian mereka dihidupkan kembali. Ya, kemudian mereka dihidupkan kembali. Ya, sebab itulah antara permintaan dan doa ahli neraka dan hajat ahli neraka di dalam neraka itu adalah mereka selalu meminta kepada Allah melalui para malaikat di dalam neraka tersebut agar Allah Ta'ala matikan mereka. Ya, maknanya lepas Allah azab mereka, Allah matikan mereka. Dan tak perlu hidupkan mereka semula. Agar mereka tak perlu untuk merasai betapa kerasnya azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Ya, supaya mereka tak mengecapi lagi kesakitan. Ya, kesakitan azab itu. Ya, mereka tak merasainya lagi. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana satu gambaran Allah Ta'ala menceritakan seburuk-buruk kehidupan manusia. Maknanya kalau manusia itu menghadapi kehidupan yang paling sulit, kehidupan yang paling sukar, kehidupan yang paling payah macam mana pun kat dunia ini, dia tidak akan sama sekali menyamai kehidupannya apabila ia berada di dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ayat Quran yang lain Allah sebut فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Allah menyatakan kalaulah manusia ini mampu bersabar, nescaya mereka tidak akan mampu bersabar apabila mereka berada di dalam neraka. Seolah-olah nak menunjukkan macam mana pun manusia boleh bersabar menahan kesakitan, tetapi tidak ada satu pun manusia yang mampu untuk bersabar menahan kesakitan di kala mana ia berada di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia adalah keadaan azab yang sangat dahsyat dan keadaan azab yang tersangat-sangat keras. Ya, maka disebabkan oleh kerana itu manusia tidak mampu untuk menghadapi dan sabar menghadapi kehidupan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang pertama kat sini kita tengok pengajaran dia tidak merasai seburuk-buruk kehidupan adalah kehidupan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengajaran di sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan ahli neraka. Kehidupan ahli neraka adalah di antara mengharapkan kematian. Maknanya mereka mengharapkan Allah Ta'ala matikan mereka dan tidak menghidupkan mereka. Dan juga di antara mereka hidup dalam kesiksaan. Maknanya ahli neraka ni di antara dua dilema. Satu, mereka hidup dalam keadaan azab. Dan mereka mati pun dalam keadaan azab. Adanya seolah-olah Allah nak katakan kalau kamu minta mati pun tidak guna. Sebab kamu mati di dalam neraka itu pun dalam keadaan diazab. Dan bila Allah hidupkan kamu balik pun, kamu hidup dalam keadaan diazab. Ya, dalam keadaan diazab. Maksudnya, kalau mereka nak mati pun, masa dalam mati itu pun, Allah boleh mengazab mereka. Kemudian Allah hidupkan mereka balik. Lalu bila mereka hidup balik pun, mereka dalam keadaan diazab. Dan begitulah bersilih ganti di antara azab ketika mati dan azab ketika mana mereka hidup. Ini kuasa Allah Ta'ala. Macam mana Allah boleh azab mereka di saat mereka mati, itu kuasa Allah. Ya, tapi itulah hakikatnya untuk menggambarkan bahawasanya kehidupan ahli neraka itu adalah dalam dua keadaan, iaitu diazab dalam kehidupan dan juga diazab di dalam kematian. Ya, dalam kematian pun diazab, dalam kehidupan pun mereka diazab. Ya, baik. Okey, itu setakat itu insya-Allah kita akan
berhenti dan kita akan sambung semula untuk ayat yang seterusnya pada ayat yang ke-14 nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.